kita akan kupas berdasarkan kupasan dan tafsiran ulama, insya-Allah. Tuan-tuan boleh dapatkan buletin ataupun tinta Aqsa yang diedarkan. Tolong minta sahabat kita bagi pada semua yang hadir, insya-Allah, untuk kita baca. Kalau tak sampai ke tangan tuan-tuan pun, tuan-tuan boleh dapatkan mushaf Al-Quran kalau ada, ataupun handset yang dah kita download apa dia Al-Quran pun boleh. Tengok buka surah Al-Kahfi, 4 ayat yang terakhir tu, insya-Allah kita akan baca sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma yassir umurana fid dunya wal akhirah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin wa alif baina qulubina ya arhamar rahimin. Tuan Imam dan seluruh ahli dan kuasa surau, muslimin, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah pada tengah hari ini kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hingga ke saat ini Allah masih panjangkan umur kita. Allah masih mengizinkan untuk kita meneruskan kehidupan di atas muka bumi Allah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah golongkan kita di kalangan hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa dan beramal dengan amal yang soleh. Alhamdulillah, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memilih kita di kalangan hamba-hambanya. Allah beri kekuatan, Allah luangkan masa, Allah gerakkan hati kita dan Allah ringankan kaki kita, dapat sama-sama kita melangkah hadir, kita berada di surau ini dengan tujuan untuk kita beribadah kepada Allah. Kita akan melaksanakan satu kewajipan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyahut seruan Allah untuk mendirikan solat Jumaat berjamaah, insya-Allah. Alhamdulillah, dengan izin daripada Allah, sebelum masuknya waktu untuk kita menunaikan solat, terlebih dahulu kita berada di dalam majlis ilmu, di dalam majlis tazkirah. Moga-moga ianya akan memberi manfaat kepada kita. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bila ingatan, kerana sesungguhnya ingatan dan tazkirah itu akan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Dan hari ini tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kita berada pada hari yang kedua daripada bulan Rejab 1435 Hijrah. Bulan Rejab adalah merupakan bulan yang ketujuh dalam takwim Hijriah. Bulan Rejab adalah di antara bulan-bulan haram. Di sana dalam 12 bulan bermula daripada bulan Muharram sehingga bulan yang terakhir, bulan yang ke-12, bulan Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan 4 bulan dikategorikan sebagai bulan-bulan haram yang kita memuliakan. Dimuliakan bulan tersebut, bahkan dilarang untuk kita berperang, menumpahkan darah. Bahkan digalakkan untuk kita terus memperbanyakkan ibadah, termasuk amalan puasa sunat. Kerana disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, seafdal, sebaik-baik puasa selepas daripada puasa Ramadan al-Mubarak, iaitulah kita berpuasa dalam bulan haram. Maka Rejab salah satu daripada bulan-bulan haram. Selain daripada Rejab, di sana bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Jadi ini 4 bulan yang dikategorikan oleh Allah sebagai Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Bulan Rejab, tuan-tuan, sebagaimana kita semua sedia maklum, di dalamnya berlaku peristiwa penting. Kebanyakan ulama menyebut peristiwa ini berlaku pada tahun yang ke-10 kenabian, selepas kewafatan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Khadijah, dan juga bapa saudara dia Abu Talib. Itu peristiwa Isra wal Mi'raj. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hamba-Nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salam. Diperjalankan oleh Allah pada suatu malam daripada Masjidil Haram di bumi Mekah ke Masjidil Aqsa di bumi Palestin. Itu peristiwa Isra, kemudian di-mi'rajkan, diangkat naik ke langit. Sehingga akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah memfardukan ibadah salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat baginda. Tuan-tuan, moga-moga dengan beradanya kita di dalam bulan solat, bulan Rejab ini, insya-Allah kita akan memelihara
solat kita, dan kita pastikan solat kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebagaimana yang saya sebut tadi, insya-Allah pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita mengambil apa yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, wahyunya. InsyaAllah ingatan itu kita akan ambil daripada ayat yang ke-107 sehingga ayat yang ke-110 daripada surah Al-Kahfi. 4 ayat yang terakhir. Tuan-tuan, insyaAllah saya nak mengajak tuan-tuan pada tengah hari ini sama-sama kita baca. Saya akan baca dulu, tuan-tuan ikut. Mungkin ada di antara kita bermula daripada bangun tidur pada waktu pagi, pada pagi tadi. Mungkin ada di antara kita tak sempat nak pegang Al-Quran. Mungkin ada di antara kita tak sempat nak baca Al-Quran. Maka insyaAllah pada tengah hari ini, di kesempatan kita masih menunggu untuk kita menunaikan solat Jumaat, kita menunggu untuk kita mendengar khatib akan menyampaikan khutbah, maka marilah sama-sama kita membaca 4 ayat ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membaca Al-Quran, mengharapkan Al-Quran ini akan datang untuk memberi syafaat, membela kita di hari kiamat kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada tengah hari ini kita gunakan nikmat mata kita melihat kepada ayat Allah, dan kita gunakan nikmat lidah yang Allah anugerahkan kepada kita, insya-Allah, untuk sama-sama kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang beriman bukan sahaja dengan dia membaca Al-Quran bertambah imannya, tetapi orang yang memiliki iman yang sempurna, mendengar Al-Quran dibaca itu pun bertambah iman dia. Apatah lagi kalau dia sendiri yang membaca Al-Quran, menghayati, memahami apa yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman yang sebenar, kata Allah, yang memiliki iman yang sempurna, apabila disebut nama Allah gemetar hati dia, dan apabila dibaca ayat-ayat Allah maka bertambah iman. Dia mendengar Al-Quran dibaca pun bertambah iman, apatah lagi apabila dia sendiri yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan baca, insya-Allah, kuatkan suara kita pada tengah hari ini, insya-Allah. Saya baca, tuan-tuan ikut. Di mana saya berhenti, tuan-tuan berhenti, sebab di sana ada ayat yang panjang, mungkin kita tak boleh nak menghabisi ayat tersebut, nafas kita pendek. Di mana tempatnya saya berhenti, tuan-tuan berhenti dengan kita meraihkan hukum tajwid, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ولو جئنا بمثله مددا. ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا.
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Tuan-tuan tengok pada terjemahan dia. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah syurga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimah-kalimah Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Katakanlah, sesungguhnya aku, yakni Muhammad ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 107 hingga ayat 110. Tuan-tuan, 4 ayat ini adalah ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahfi. Surah ini dinamakan dengan surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ataupun Kahfun dalam bahasa Arab memberi makna gua. Dia disebut dengan suratul Kahfi, makna surah gua. Kenapa dinamakan dengan suratul Kahfi, surah gua? Sebab di dalam surah ini tuan-tuan ada kisah yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang Ashabul Kahfi, penghuni-penghuni gua. Kisah umat sebelum daripada kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana tuan-tuan ada anak-anak muda yang beriman dengan Allah, yang menyembah akan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mentauhidkan Allah. Jadi akidah mereka, kepercayaan mereka bertentangan dengan akidah dan kepercayaan masyarakat mereka, kaum mereka, pemerintah dan raja mereka dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah berhala-berhala. Tiba-tiba tuan-tuan di sana ada anak-anak muda yang diberi hidayah oleh Allah, mereka beriman dengan Allah. Sehingga apabila keimanan mereka diketahui, lalu mereka dihadapkan, dibawa ke mahkamah di hadapan raja yang musyrik ini tuan-tuan, disoal, dan raja telah memberi ingatan. Kalau kamu tidak murtad, kamu tidak kembali balik kepada agama asal, maka kamu akan dibunuh. Lalu Allah Ta'ala kisahkan bagaimana pendirian yang telah diambil oleh anak-anak muda ini. Nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Allah berfirman, nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq. Kami, kata Allah, kami nak kisahkan kepada kamu wahai Muhammad satu kisah yang benar. Ini bukan cerita dongeng tuan-tuan, ini bukan cerita legenda, bukan cerita pelipur lara sekadar untuk diperdengarkan begitu sahaja. Tapi ini kisah yang benar. Apa kisahnya? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka itu anak-anak muda yang beriman dengan Allah. Allah beri hidayah kepada mereka. Sebagian ulama tafsir menyebut jumlah mereka seramai 7 orang. 7 orang anak muda yang beriman. Ketika mana mereka dihadapkan di hadapan raja yang zalim, yang musyrik ini tuan-tuan, Allah pereratkan ukhuwah sesama mereka. Wa rabatna ala qulubihim. Allah perteguhkan hati-hati mereka di saat mereka berdiri diadili di hadapan raja yang zalim ini tuan-tuan. Lalu mereka menegaskan, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Mereka menegaskan di hadapan raja tersebut, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang mencipta 7 petala langit dan 7 petala bumi. Sama sekali kami tidak akan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Akibatnya kalau mereka tidak murtad, mereka akan dibunuh. Maka akhirnya tuan-tuan, anak-anak muda ini apabila merasakan nikmat iman itu suatu nikmat yang sangat berharga, yang tak boleh nak ditukar ganti dengan dunia, tak boleh nak digadai dengan kesenangan dunia yang sementara, lalu anak-anak muda ini mengambil keputusan untuk meninggalkan kampung halaman mereka, mengambil keputusan untuk lari daripada negara mereka dengan tidak membawa apa-apa. Mereka meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan ayah ibu mereka, meninggalkan pekerjaan mereka. Ada di antara mereka bekerja sebagai pegawai dan sebagainya. Meninggalkan negara mereka, lari tuan-tuan. Bila mereka lari, penat, letih, berjalan, akhirnya apabila agak jauh mereka sampai di sebuah bukit. Lalu ada di antara mereka berkata, kita berehat seketika. Kita berhenti berehat seketika, penat, nak melangkah pun dah tak mampu lagi.
Akhirnya tuan-tuan, mereka masuk dalam mereka pergi ke bukit tersebut, dan di bukit itu ada gua. Masuk dalam gua, mereka merebahkan badan mereka. Di saat mereka melelapkan mata tuan-tuan, Allah Ta'ala tidurkan mereka selama 309 tahun. Mereka bukan tidur sekejap, bukan berehat seketika. Allah tidurkan mereka selama 309 tahun. Kemudian baru dihidupkan semula, dibangunkan semula. Besoknya bila Raja Allah berpengawal bawa anak-anak muda kemari, kalau mereka tetap dengan akidah mereka, kita bunuh. Kita akan jatuhkan hukuman rejam. Lalu tuan-tuan, ketika mana pengawal nak ambil, lalu diberitahu anak-anak muda ini telah menghilangkan diri. Bila diberitahu kata anak-anak muda ini telah menghilangkan diri, raja kita cari. Pergi ke segenap penjuru, masuk ke semua kampung-kampung, tuan-tuan, cari. Semua pengawal dibantu oleh polis tentera raja masa itu, tuan-tuan, cari habis tapi tak jumpa. Hilang entah ke mana. Guna alat teknologi zaman tu, tuan-tuan, tak boleh nak kesan. Kalau ada radar pun wallahu alam, mungkin tak boleh nak kesan, tuan-tuan. Cuma wallahu alam, raja pakai bomoh, apa dia raja bomoh atau tidak, wallahu alam. Dia guna tikat terbang ke teropong jahit, wallahu alam. Tapi tuan-tuan, tak boleh kesan, tak jumpa. Jadi kehilangan tu misteri. Macam kehilangan MH370 kat tuan-tuan. Dah hampir 2 bulan. Kehilangan anak-anak muda ni menjadi buah mulut, perbualan masyarakat masa tu. Di kedai kopi pun bersembang, di mana-mana pun bersembang, tuan-tuan. Di dada-dada akhbar, hangat. Kemana hilangnya anak-anak muda ni? Raja cari. Allah Ta'ala sembunyi, Allah Ta'ala pelihara, Allah Ta'ala selamatkan mereka. Allah jaga jasad mereka. Jasad mereka tidak reput, walaupun 309 tahun mereka ditiduri oleh Allah, tapi tak reput. Allah balik-balikkan tubuh mereka. Disebut wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal. Allah balikkan jasad mereka sekejap ke arah kanan, sekejap dibalikkan ke arah kiri, supaya bumi tak makan jasad mereka. Jasad mereka tidak hancur. Dipelihara oleh Allah. Sama macam orang tidur, tuan-tuan. Kita tidur pun begitu. Sekejap berpusing ke kanan, sekejap pusing kiri. Kalau ada pusing kanan kiri tak apa, tuan-tuan. Ada kepala belah utara, pergi jadi kepala belah selatan. Boleh ada, tuan-tuan. Ada yang tidur malam atas katil, tuan-tuan. Tengok-tengok pergi esok, duduk bawah katil lah. Baik rumah batu, kalau rumah papan tu, tuan, bunyi orang tahu dah. Dia tu jatuh katil lah, Pak Mat tu. Ganas sangat, tuan-tuan. Jadi biasa Allah Ta'ala jaga, Allah balikkan tubuh mereka. Sekejap kanan, sekejap kiri, matahari masuk, kena pada jasad mereka, menyebabkan jasad mereka dipelihara oleh Allah. 309 tahun baru Allah hidupkan semula. Untuk membuktikan masyarakat masa itu, yang zaman itu, tuan-tuan, telah berubah. Rajanya telah beriman, masyarakatnya telah beriman. Cuma zaman itu mereka membincangkan isu hangat masa zaman itu, bagaimana Allah nak menghidupkan manusia yang telah mati, yang jasad mereka telah bertukar menjadi tanah. Akhirnya, tuan-tuan, dengan hidupnya Ashabul Kahfi ini membuktikan bahawa sememangnya Allah Maha berkuasa atas segala-galanya. Jadi, tuan-tuan, dengan kisah inilah Allah Ta'ala namakan surah ini dengan surah Al-Kahfi. Ayat yang kita baca, dan tuan-tuan, kelebihan surah ini sangat besar. Lebih-lebih lagi kalau kita membaca surah ini pada hari Jumaat. Hari ini hari Jumaat, tuan-tuan. Disebut dalam hadis Nabi SAW, orang-orang yang membaca suratul Kahfi ini, insya-Allah dipelihara oleh Allah daripada fitnah Dajjal. Daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ni, tuan-tuan, fitnah yang sangat dahsyat. Boleh menyebabkan iman kita tercabut. Kerana Dajjal, dia akan mendakwa dia sebagai Tuhan. Keimanan umat Islam ketika itu, tuan-tuan, akan diuji. Sama ada kita meletakkan dia Tuhan ataupun tidak. Nabi kita Muhammad SAW sendiri pun minta berlindung dengan Allah daripada fitnah Dajjal. Nabi senantiasa minta berlindung. Apatah lagi kita yang berada di akhir zaman ini, tuan-tuan, lebih lagi lah kita kena minta berlindung dengan Allah daripada fitnah Dajjal. Maka salah satu cara untuk kita mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada fitnah ini, tuan-tuan, dengan kita membaca surah Al-Kahfi. Ayat yang kita baca tadi, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala nak mengingatkan umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad, kita semua yang beriman dengan Allah, yang beriman dengan hari akhirat, yang beriman dengan adanya kehidupan selepas kematian, beriman adanya syurga dan neraka, beriman adanya pahala dan dosa, tuan-tuan. Maka bagi orang yang beriman ini, Allah nak mengingatkan, nak dapat syurga yang dikatakan tempat yang penuh dengan nikmat-nikmat yang disediakan oleh Allah, bukan dengan cara mudah. Nak dapat syurga ni, tuan-tuan, tak boleh dengan angan-angan kosong. Tapi mestilah dengan kita beramal, dijelmakan dalam bentuk seluruh anggota tubuh badan kita beribadah kepada Allah. Maka Allah mengingatkan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, syarat yang pertama nak masuk syurga, tuan-tuan, mesti iman. Dan syarat yang kedua, wa 'amilus solihat, mesti beramal dengan amal yang soleh. Orang yang beriman, dia beramal dengan amal yang soleh, maka Allah akan tempatkan dia di hari akhirat kelak dalam syurga Firdaus
maka syurga Firdaus itu menjadi tempat tinggal dia. Khalidina fiha, kekal dalam syurga Firdaus tuan-tuan buat selama-lamanya. Duduk dalam syurga ni tuan-tuan tak keluar dah. Kekal dalam syurga buat selama-lamanya. La yabghuna anha haywala. Bahkan orang yang dimasukkan oleh Allah dalam syurga Firdaus, dia tak minta kepada Allah Taala nak tukar pergi ke tempat lain. Dia tak minta dah nak pergi ke tempat lain, nak masuk syurga lain, nak transfer ke tempat lain. Tidak. Tapi dia menerima, bahkan dia suka dengan nikmat-nikmat yang telah diberi oleh Allah dalam syurga Firdaus. Tuan-tuan, maka kita nak dapat syurga ni, kita kena pastikan dua syarat yang telah disebut oleh Allah ada pada kita. Yang pertama, iman. Kita kena jaga iman kita. Kalau kita nak masuk dalam syurga Allah, kena pelihara iman kita. Kalau kita nak anak-anak kita tuan-tuan, anak-anak kita juga masuk dalam syurga Allah, maka wajib kita memelihara iman anak-anak kita. Mesti tanam akidah yang mantap dalam jiwa anak-anak kita. Sebab tu dalam agama tuan-tuan disebut awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mesti mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anak kita kenal Allah, dia tahu dia sebagai hamba Allah, dia tahu tanggungjawab dia sebagai hamba Allah, dia akan beribadah kepada Allah, maka insya-Allah anak itu dia akan menjadi anak-anak yang soleh, maka dia akan dimasukkan oleh Allah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sayang pada anak kita. Tapi kalau kita tak jaga anak, tak tanam akidah, tak didik dengan akidah Islam yang sebenar tuan-tuan, menyebabkan anak tu bila dia membesar, dia tak kenal akan Allah, dia tak pernah sembah, dia tak pernah solat, dia mengabaikan perintah Allah, maka dia di kalangan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari akhirat kelak dia akan dicampak masuk dalam neraka. Yang menakutkan kalau dia heret kita sekali tuan-tuan. Dia kata, jangan persalahkan aku ya Allah, aku tidak tahu. Ibu bapa aku yang bertanggungjawab, mereka tidak mendidik aku, tak bagi didikan agama. Maka kita juga akan dipersoal, akan dipertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita sayang pada anak-anak, tidak dapat tidak dengan iman tuan-tuan untuk memasukkan mereka dalam syurga Allah. Tanpa iman tak mungkin. Tanpa iman tuan-tuan, kalau ayah kita, ibu kita mati tanpa iman, tak boleh kita nak minta syafaat, nak berdoa supaya Allah masukkan dalam syurga. Jangankan kita tuan-tuan, orang yang banyak melakukan maksiat, orang yang jauh dengan Allah, bahkan para anbiya, para nabi-nabi, orang yang hampir dengan Allah, yang dipelihara oleh Allah, tidak melakukan dosa, itu pun tuan-tuan kalau ada di kalangan keluarga mereka tidak beriman, maka para anbiya juga tidak boleh menyelamatkan keluarga mereka daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil contoh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bapa dia mati dari kaum musyrik, dia tak boleh nak selamatkan ayah dia. Ambil contoh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ni tuan-tuan, anak dia sendiri tidak beriman, isteri dia sendiri tidak beriman. Walaupun Nabi Nuh menyampaikan dakwah, menyeru kaum, menyeru masyarakat supaya beriman dengan Allah Ta'ala ni tuan-tuan, tempoh yang lama, 950 tahun. Dan Nabi Nuh berdakwah 24 jam, siang malam, pagi petang. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku berdoa, katanya Nabi Nuh, aku menyeru kaum aku siang malam. Itu pun tak ramai yang beriman. Ketika Allah Ta'ala nak memusnahkan, nak membinasakan kaum Nabi Nuh dengan didatangkan bah yang besar tuan-tuan, orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi Nuh berada di atas bahtera, maka Nuh melihat anaknya tenggelam timbul dalam air. Nabi Nuh AS melihat anaknya tuan-tuan tenggelam timbul dalam air. Maka dia menghulurkan tangan untuk menyelamatkan anak dia, nak tarik anak dia naik atas bahtera. Itu pun tuan-tuan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Nuh, kan, dia bukan di kalangan keluarga kamu lagi, oleh kerana dia tidak beriman. Atas dunia pun tuan-tuan tak boleh nak selamatkan anak, apatah lagi di hari akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak boleh memberi syafaat memasukkan anak dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat dia mesti dengan iman. Termasuklah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapa saudara Nabi tuan-tuan, semua kita kenal. Abu Talib membela Nabi, menjaga Nabi. Dia yang suap makanan ke mulut Nabi. Dia pelihara Nabi semenjak daripada Nabi berusia 8 tahun. Nabi membesar di rumah dia. Makanan disediakan oleh Abu Talib, pakaian diberi oleh Abu Talib, tempat tinggal diberi oleh Abu Talib. Itu pun apabila bapa saudara dia tidak beriman tuan-tuan. Walaupun dia membela, walaupun dia mempertahankan anak saudara dia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak boleh menyelamatkan bapa saudara dia daripada azab kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi nak beristighfar bila bapa saudara dia meninggal. Nak beristighfar, nak minta ampun kepada Allah untuk bapa saudara dia, itu pun dilarang. Sawa'un astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Sama ada kamu beristighfar untuk mereka ataupun tidak, sama sekali Allah tidak mengampunkan dosa-dosa mereka. Jadi tuan-tuan, moga-moga hidup kita, hidup anak-anak isteri kita insya-Allah dengan iman untuk melayakkan kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syarat yang kedua tuan-tuan, mesti dengan amal yang soleh.
Dengan angan-angan saya tak cukup. Dia mesti melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kena jaga solat tuan-tuan. Bagi sebagaimana saya sebut tuan-tuan, bulan Rejab yang kita berada sekarang ni tuan-tuan, bulan solat. Budayakan di kalangan masyarakat kita tuan-tuan suka untuk mengerjakan solat dengan berjamaah tuan-tuan. Allah Ta'ala sangat murka, Allah Ta'ala sangat marah kepada hamba-hambanya yang mengabaikan, yang meninggalkan solat. Sehingga tuan-tuan di hari akhirat kelak Allah Ta'ala sediakan satu neraka, yang neraka ini menyiksa, mengazab orang-orang yang meninggalkan solat. Sebagaimana disebut oleh Allah dalam surah Al-Mudaththir ayat yang ke-42. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Di saat penghuni-penghuni syurga bertanya kepada penghuni-penghuni neraka saqar, ahli syurga yang berada di syurga tuan-tuan, seronok dengan nikmat-nikmat Allah, tiba-tiba mereka melihat di sana ada sebahagian manusia sedang diazab, disiksa, dibakar dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu penghuni syurga tanya, apa dosa yang telah kamu buat sehingga kamu hari ini diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah? Ma salakakum fi saqar? Apa dosa yang telah kamu lakukan ketika mana kamu hidup atas dunia dahulu sehingga Allah Ta'ala murka dan Allah campakkan kamu ke dalam neraka saqar? Lalu penghuni neraka saqar menjawab, qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, kami semasa hidup atas dunia dulu kami tidak mengerjakan salat. Kami tak sembahyang. Sebab itu Allah Ta'ala marah. Maka kita kena jaga tuan-tuan. Lebih lagi ulama membahagikan, ulama yang mentafsir ketika mana mentafsirkan ayat ini, mereka menegaskan orang yang tidak sembahyang ni tuan-tuan ada dua jenis, ada dua kategori. Yang pertama, sebagaimana orang telah meninggalkan solat, tak sembahyang langsung tuan-tuan, tak pernah ke masjid, tak pernah ke surau, tak pernah rokok bersama orang yang rokok, tak pernah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua katanya ulama tafsir, termasuk dalam arti kata orang tak sembahyang ialah orang yang solat tapi solat dia tuan-tuan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita takut. Maka amal ibadah kita mestilah berasaskan berdasarkan ilmu yang kita pelajari. Moga-moga amalan dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya rasa waktu tidak mengizinkan, insya-Allah lain masa kita akan kupas. Moga-moga memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Sebelum itu tuan-tuan, suka saya nak umumkan ada tabung di luar sana tuan-tuan, tabung yang dikhaskan kaca tu untuk apa dia dana mak tahfiz saya, mak tahfiz Aqsa di Pulau Pinang, di Bukit Mentajam Pulau Pinang, insya-Allah. Moga-moga sumbangan tuan-tuan boleh apa dia menggerakkan mak tahfiz, insya-Allah, untuk melahirkan generasi Al-Quran yang bukan saja menghafal Al-Quran, bahkan insya-Allah akan menyebarkan dan akan beramal dengan segala isi kandungan Al-Quran, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.